tuan-puan, sangat rigid dengan pemilihan orang yang nak baca. Guru nak baca tuan-puan, kena pilih guru yang orang panggil yang ada pengalaman, yang dilatih, ditarbiah daripada cara baca. Jangan cari guru yang dia tak pernah baca kitab, tiba-tiba kita panggil dia baca di surau kita, baca kitab penawar. Memang dia baca, dia ikut arahan kita, dia tak nak menghampakan permintaan kita, dia akan baca kitab yang kita nak, tapi tak akan capai target. Tak salah guru, salah kita. Jadi kita pilih dulu guru yang mana. Kalau boleh cari guru yang ada pengalaman, memang ahli, memang dia bidang dia dulu pembelajar kitab tu, daripada guru ke guru, barulah kita dapat target. Itu pemilihan penting. Sebab hari ni sangat longgar pemilihan guru. Kita main bedah aja, main tengok ustaz ni rasa boleh dia baca kitab ni, cari guru yang dah diambil daripada guru, dan guru dia guru. Mudah kita katanya tuan-puan, mudahnya kita tanya dia direct. Ini orang dulu tuan-puan, dia tanya direct, ustaz dulu mengaji mana? Itu soalan sekarang. Kalau orang dulu dia tanya, ustaz dulu mengaji dengan guru mana? Sebab itulah antara guru ni kita ni tuan-puan, guru kita ni Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, pengarang ni, kenapa dia meninggal tahun 2003. Tahun era 90-an tu dah mula ramai berduyun-duyun orang daripada Fatani datang ziarah dia, kadang-kadang datang sewa seminggu semata-mata nak duduk ambil ilmu dengan dia. Kenapa? Kerana dapat tahu bahawa dia ini rangkaian ilmu dia pernah berguru dengan Tok Kenali, dan dia pernah berguru dengan tokoh besar di Fatani yang nama dia Tok Berming. Tok Berming ni tuan-puan seorang tokoh besar, pakar ilmu fiqah di Fatani, yang asalnya di Mekah. Dia belajar di Mekah, dia balik buka pondok di Berming, dan dipakar ilmu fiqah. Dipanggil gelaran dia adalah rijal ataupun jaguh fiqah, Tok Berming. Dan apabila orang tahu bahawa sanad networking pengarang ini dia merupakan murid kepada Tok Berming, orang sanggup turun daripada Fatani, turun ke kampung dia semata-mata nak ilmu dia. Inilah tradisi tuan-puan para ulama kita, dia akan tengok siapa guru dia belajar dengan siapa. Kenapa? Kerana kita nak ilmu. Dan juga tuan pengarang kita ni, orang Kelantan banyak turun ambil ni. Kenapa? Kerana dia murid sulung Tok Kenali. Tok Kenali ni dia balik daripada Mekah tuan-puan, dia buka pondok di kampung Kenali. Ketika itu baru usia 45 tahun. Dan tuan guru kita ini sewaktu belajar dengan Tok Kenali, umur dia sekitar 15 tahun, masih muda. Dah hijrah meninggal kampung, terus belajar dengan Tok Kenali. Kemudian dia meninggalkan pondok Kenali, dia 5 tahun saja di pondok Kenali. Masa tu Tok Kenali muda lagi. Kemudian dia tinggal pondok Tok Kenali, dia hijrah ke Fatani. Hijrah Fatani, dia duduk beberapa pondok, dan pondok yang masyhurnya yang dapat ilmu fiqh banyak ialah daripada Tok Berming. Sebab itulah ramai tuan-puan sebelum dia nak meninggal, barulah Allah buka masyhurkan dia punya rangkaian ilmu dia. Ramai orang turun semata-mata nak ilmu warisan Tok Kenali dan juga warisan Tok Berming. Sebab tu fiqh dia, tuan-puan akan belajar, fiqh dia lain daripada biasa. Dia betul-betul solid, betul-betul dalam perbahasan dia. Kenapa? Kerana itulah era dia, zaman fiqh yang masyhur, iaitu Tok Berming dan Tok Kenali. Iaitu rangkaian kita, siapa tuan-puan belajar kita ini, insya-Allah ada rangkaian keberkatan dengan Tok Kenali dan juga Tok Berming. Baik, kita baca depan ni tuan-puan, muka surat 2. Qala al-musannif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa tuan-puan, tradisi kita, oleh kerana kita baru baca, kita mulakan Fatihah kepada pengarang kitab kita, kepada para ulama, para wali Allah, dan juga jangan lupa kepada guru-guru kita dan ibu bapa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Intro ni saya cuba express kat tuan sebab kita nak jimat. Dia muka surat ketiga tu bermaksud tajuk. Tajuk pertama yakin. Tajuk pertama yakin. Kita ni dia lebih kepada dia based on practical. Kita dah lepas penawar bagi hati. Penawar bagi hati ni dia polish. Kita nak pattern diri kita. Penawar bagi hati ni puan, kita nak polish pattern diri kita. Takabur buang, jangan seego. Ego kita buang, amarah kita buang jadi pemaaf, jadi kita cool, tenang, tak mudah panah barang. Kita dah buang semua. Kemudian kita nak beramal. Ini amal. Macam mana nak yakin? Macam mana nak sabar? Ini semua berada dalam kitab kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahillazi kasa awliya'ahu wa ahayya'ahu wa asfiya'ahu min nuril muhammadiyyati anwara. Bukan ahiyya tu, ahibak tu. Alhamdulillahillazi kama, bukan kasar kan? Kita lama kan dia punya tu kama. Segala puji itu bagi Allah. Siapa Allah? Tuhan yang memberi pakai ia Tuhan. Akan segala yang taat. Tuhan yang memberi pakai. Yang ni Tuhan yang memberi guna ia Tuhan itu. Apa yang dia beri? Segala yang taatnya, taat kepada Tuhan. Dan segala kekasihnya, ahibba. Segala kekasihnya, kekasih Tuhan. Wa asfiya, dan segala pilihannya, pilihan Tuhan. Min nuril muhammadiyyati anwara, daripada cahaya Muhammadiyah akan beberapa cahaya. Ini bahasa tasawuf dia tinggi tuan. Jadi puji-puji ni dia puji kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang memberikan segala ketaatan. Yang menjadikan kita boleh taat ni tuan-puan, siapa? Tuhan. Yang kita nampak diri kita. Alhamdulillah, aku ni Allah beri kekuatan sampai hari ni boleh lakukan ibadat. Ibadat berada dalam majlis ilmu. Besar ibadat tuan-puan. Ibadat berada dalam majlis ilmu ni satu ibadat yang besar pahala. Sebab itulah jangan lupa, selalu saya ingatkan, duduk saja dalam majlis ilmu, niat. Sebab ibadat. 2 jam kita ibadat. Sepanjang 2 jam walaupun kita terlena, kita tidur dalam ibadat. Tapi niat, tak niat memang rugilah. Niat sebelum kita duduk tadi ataupun niat dari rumah lagi, aku ni belajar kerana Allah. Maksudnya kerana perintah Allah. Kerana perintah Allah, kerana nak dapat ilmu untuk beramal, nak dapat ilmu untuk menyebarkan, kerana perintah wajib. Tapi dapat pahala. Jadi siapa yang beri kita melakukan ketaatan? Allah memberi kekuatan sehingga kita boleh melakukan ketaatan. Dan segala kekasihnya, kekasih Allah. Dan segala pilihannya, pilihan Allah. Kekasih ni kekasih Allah Ta'ala. Nabi kita ni kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi kita ni, puji kepada Nabi kita, pilihan Allah. Ini nak puji Nabi. Nabi kita kekasih Allah, Nabi kita pilihan Allah. Tu puji ni kepada Nabi. Kekasih Allah dan pilihan Allah ini daripada cahaya Muhammadiyah akan beberapa cahaya. Cahaya kenabian. Cahaya kenabian. Wastafahun min maktuni sirrihi wa jauhari ilmihi ma'arifa wa asrara. Dan memilih ia Tuhan akan mereka itu daripada yang disembunyi rahsianya dan permata ilmunya akan beberapa ma'rifah dan beberapa rahsia. Kita skip di sini tuan, kita skip dulu huraian level tinggi ni. Kemudian di belakang tu baru kita nampak. Kalau kita hurai awal pun dia agak tak capai target. Di belakang tu kita akan nampak istilah-istilah asrar, istilah ma'rifah. Asrar ni rahsia ketuhanan. Apa dia rahsia ketuhanan? Biar dulu. Dan ma'rifah pun saya tak akan hurai lagi, saya akan hurai di belakang. Sebab dia di belakang tu kita akan bertemu. Kalau rawa pun topan akan bela-bela. Kita akan hurai di belakang. Yakin tu dah boleh hurai dah.
Masuk tajuk pertama kita dah boleh hurai tentang makrifah. Baik. Wa halahun bihilyati, wa halahun bihilyati. Apa tu? Allah, cuba tengok. Tak jelas ni. Tak ada kitab. Ama ada kitab. Ama Anik apa? Sana. Cetakan saya tak jelas. Wa halahum bihilyati sana'an. Sat kita tengok apa makna dia. Baik, wa halahum bihilyati sanaihi wallahu alam. Berhenti situ dulu tuan-puan. Kita dah cukup masa 12. Lepas tu sebab apa? Sebab dia ada beberapa yang kita perlu berjelas. Yang pertamanya ialah maksud perhiasan dan juga keelokan yang dimaksudkan oleh pengarang kitab. Dia menggunakan bahasa sastera yang agak tinggi, tapi kita akan cuba jelas secara asas. Wa halalahum, iaitu menghiasi akan mereka itu dengan perhiasan ketinggian. Apa maksud Allah hiaskan akan ketinggian kepada Nabi kita? Apa perhiasan ketinggian kemuncak kepada elokkan, kebaikan ataupun perhiasan yang diberikan oleh Allah. Sebenarnya ini bahasa yang dia cuba gambarkan tentang keelokan, keistimewaan, ketinggian Nabi. Dia gambarkan dalam bahasa yang sastera. InsyaAllah tuan-puan kita sambung. Tuan-puan tanda wahalahum bihilyati sanaihi wa hulali jamalihi. InsyaAllah kita minggu depan. Baik, ada sebarang soalan tuan-puan? Kalau tak ada, kita boleh break. Kalau ada, boleh dalam masa beberapa minit saja. Cuma lupa nak sebut tadi, kalau tuan-puan ada soalan dalam fiqh, tuan-puan boleh tanya selepas kita, sebelum kita break tadi. Mungkin minggu keempat ni kita akan schedulekan awal sikit, lupa tadi. Kita akan break awal sebelum 10.30 tu 5 minit untuk soal jawab. Untuk soal jawab fiqh. Dan last ini untuk soal jawab tauhid ataupun tasawuf. Tapi umumlah, last kali ini kita terima juga soal jawab apapun soalan berkaitan dengan kemuskilan. Kalau ada boleh soal akhir 12 kita break. Mungkin hari ini kita break tepat, mungkin minggu depan kita beri awal sedikit 5 minit untuk beri laluan kepada soalan. Kalau tak ada soalan kita boleh balik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.